warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Hari ini muka surat yang ke-8, bahagian pertama, rukun iman. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada barang yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Apa yang Allah turunkan, Rasulullah orang pertama beriman. Demikian pula orang-orang yang beriman. Mana nak tahu orang tu beriman, dia mesti beriman dengan yang berikutnya. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi di sini disebut 4. Lagi 2 nanti kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam ayat Quran, ada juga dalam hadis Nabi. Okey, baik. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara seorang pun dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Tak boleh beza antara Nabi Fulan dengan Nabi Fulan. Semuanya wajib kita beriman. Sebab kalau orang beriman kepada setengah-setengah Nabi tetapi mengingkari setengahnya, maka tak cukup syarat iman dia. Imannya lompong, maknanya ada kekurangan. Kalau baju dia buat tu maknanya lompong lah, ada koyak tu, kan? Tak boleh, dia tak sempurna. Kalau dinding rumahnya tu ada yang berlubang, tak sempurna. Orang Kristian sebab itu tak dipanggil beriman, bahkan kafir sebab tidak beriman, bahkan mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang-orang Yahudi sama. Jadi kita ni dengan orang Yahudi ke dengan orang Kristian dan seluruh orang kafir mengenai keimanan kepada para nabi dan rasul, kita lebih tinggi martabat daripada mereka. Nampak? Sebab itu kita beriman tanpa membezakan setiap nabi. Tapi Allah sebut dalam Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallaha wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusul itu rasul-rasul. Kami utamakan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Itu Allah Ta'ala beri keistimewaan masing-masing itu berbeza. Tapi Allah tak suruh kita membezakan. Itu yang kena faham.
Sebab kerasulan dan kenabian ni hak Allah. Dia bukan jawatan yang dipohon by online. Tak ada. Di sisi Allah, saya cuma nak huraikan sikit ayat tu saja. Nanti kita masuk bab beriman kepada Rasul dan Nabi-Nabi. Baik. Dan mereka, siapa mereka itu? Orang beriman berkata, kami dengar dan kami taat. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Syarat orang beriman, baik lelaki baik perempuan, bila Allah perintahkan satu perintah, Rasul perintahkan satu perintah, sama ada suruh buat atau suruh tinggal, maka tak boleh ada pilihan antara perintah tersebut. Sebab tu orang beriman ni, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi kalau kami dengar kami lawan, itu orang yang tak beriman. Baik. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Al-Baqarah 285. Jadi kita tengok di situ dia sebut 4 saja rukun iman yang ada. Maka mana kita belajar 6 tu? Siapa yang ngajar kita agama tu 6? Dia punya rukun iman. Sabar dulu, belum habis lagi ayat dengan hadis. Sebab itu orang bila nak ambil dalil ni dan nak mengeluarkan dalil, menyatakan dalil, dia mesti alim ulama. Ni baru taubat semalam je, hari ni dah keluarkan dalil dah. Baru dengar ceramah malam dah keluarkan dalil, keluar fatwa tu, oh bid'ah, khurafat, syirik. Jangan gitu, sabar dulu. Sebab menganalisakan dalil ni kerja ulama. Tapi kalau kita lawan ulama, memang takkan dapat ilmu dari ulama. Itu dia. Ya? Baik. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu, mim bari atas. Kalau mim mati yang berimpun baru ni. Itu amnu, ni amanu, ya. Ya ayyuhallazina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dia tambah lagi, wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 136. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan, maknanya yang diturunkan ke atas Rasul-Nya sebelumnya. Dia tertinggal tu rasanya, dia punya terjemahan tu. Sepatut terjemahannya, dan kepada kitab yang Allah turunkan ke atas Rasul-Nya sebelumnya. Itu betul. Sebelum Rasulnya Muhammad. Dia suruh beriman kepada Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat. Itu yang ulama tambah lagi. Tadi 4, ni ada 5. Wajib beriman pada hari kiamat. Sebab dia kata di situ ada ancaman, siapa yang tak beriman hari kiamat, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Barulah dapat 5 rukun iman sekarang. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Surah Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi
wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Dalam solat tu bukan persoalan baik apabila menghalakan muka dalam solat sama ada kiblatnya ke arah timur atau barat. Yang penting akidah, tu maksud dia. Walaupun menghala ke arah barat, menghadap Allah Ta'ala sekalipun kiblat itu, tapi tak berakidah, tak guna. Kita kalau kempen orang suruh bersatu, kita hendaklah bersatu sebab kita kiblat yang sama. Kiblat yang sama, orang kafir Quraisy pun dah lama dah ada kiblat dah. Orang kafir Quraisy dah lama jaga, bukan saja menghadap kiblat, jaga kiblat. Kiblat kat mana tuan-tuan? Kat Kaabah kan? Kaabah kat mana? Masjid Haram. Siapa dia nazir Masjid Haram yang pertama sekali? Ini bukan nazir masjid negara, bukan masjid negeri Shah Alam. Masjid Al-Haram. Tan Sri Abu Lahab, Datuk Sri Abu Jahal. Itu timbalannya. Padahal lagi hebat diorang punya kebaikan. Tak, albir, kebaikan, pahala itu ialah ini dia. Akan tetapi yang berbakti itu ialah mereka beriman kepada Allah. Akidah tu. Bila ada akidah, seluruh perintah Allah diikut. Kalau ikut perintah Allah tapi tak ada akidah, sia-sia. Nampak? Sebab itu ayat ni nak terangkan kepada kita, akidah perkara pertama sebelum amalan. Adab kiblat itu amalan. Jangan duk anggap adab kiblat tu yang paling utama. Yang paling utama ialah akidah. Orang bertikai, sahabat bertikai, mana yang kira baik, hadap timur ke hadap barat? Allah turunkan ayat ni. Kata ulama, man amila bihadhil ayati faqad kamula imanuhu wa iqanuhu. Siapa yang beramal dengan ayat 177 ni, speaking saya segala lah, kan? Surah Al-Baqarah ni, ulama kata ni bukan hadis. Kena hati-hati tu. Dia kata maka sesungguhnya telah sempurna imannya dan keyakinannya. Sebab bawah tu dia tulis dalam ayat tu beberapa amalan-amalan. Itu boleh balik dia rujuk tu. Kita cerita berakidah. Kebaikan itu ialah bila taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kata barat, barat. Dia kata timur, timur. Itu pokoknya. Bukan soalnya mana yang paling banyak. Ada kiblat atau tidak. Macam solat kan. Solat ni yang paling baik sekali apa dia? Yang paling baik dalam solat itulah khusyuknya tu. Nampak? Ada juga orang solat tapi tak khusyuk. Ada orang yang solat khusyuk. Khusyuk tu kita nak tu. Baik. Jadi begitu juga dalam ibadat. Kita nak ibadat keseluruhan tu, akidahnya, keimanannya baik. Hari kemudian beriman kepada kiamat maknanya. Malaikat, kitab dan para nabi. Habis situ. Masih lagi dapat 5 saya rukun iman sekarang ni. Dalam hadis Jibril yang masyhur iaitu ketika dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa seorang Arab Badui. Menanya kepada Rasulullah SAW mengenai al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Bagi dia bersabda mengenai al-Islam. Saya rasa ni silap juga tu. Al-Iman. Tu lah kena betulkan. Bukan al-Islam. Kena betulkan balik. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kalau kitab kita tu rasulihi salah. Ra bagi depan. Rusulihi. Wal yaumil akhiri. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarhi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi al-iman bukan al-Islam. Betulkan balik. Ialah engkau beriman kepada Allah, 1. Para malaikat, 2. Kitab-kitabnya, 3. Rasul-rasulnya, 4.
Hari kemudian 5. Dan kau beriman pada qadar baik dan jahatnya, baru cukup 6. Hikmahnya, jangan tolak hadis dengan pegang Quran semata-mata. Tu setengah orang kata istaghnaina bil Qur'ani anil hadis. Oh, cukup dah Quran, tak payah hadis. Silap. Kalau begitu maknanya rukun iman pun kurang kalau pegang Quran saja, kan? Oh, kita beriman hanya sekadar hari akhirat je. Qada-qadar tak ada. Bila tak ada qada-qadar, nak katakan dia orang ni siapa? Lebih teruk daripada Jabariyah dengan Qadariyah. Lagi teruk pada tu lagi. Dipanggil apa lah Ustaz? Dolalah. Sesat. Sebab hadis ni mufassilun ataupun yang menghuraikan Al-Quran. Sebab Quran ni, bak kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Quran ayat-ayatnya itu masih lagi bersifat mujmal, umum. Manakala hadis akan datang untuk menghuraikannya secara mufassal, terperinci. Itu pegangan kita dalam mazhab Syafi'i. Kita kena tahu tuan. Yang orang tanya, kamu mazhab apa? Syafi'i. Apa metodnya? Tak tahulah metod ke ketod ke kan. Tak tahu. Itu antara yang kita kena tahu. Quran umum, hadis khusus. Itu dia. Tapi bukanlah makna Imam Syafi'i tak terima tafsiran ayat dengan ayat. Dia terima. Asalkan selagi tak ada yang mengkhususkan ayat dengan Quran, ayat Quran mengkhususkan yang umum dalam Quran, maka dia akan cari dalam hadis Nabi SAW. Maka inilah manhajnya mazhab al-Imam Syafi'i, dan sebenarnya lah itulah dia yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Bila kita tengok dalam bab akidah, dalam bab akidah ni dia, maka kita tengok pada hadis, maka cukuplah rukun iman tu 6. Cuba kita reverse balik tuan-tuan. Mula-mula saya ngajar lalu saya kata, kalaulah hidupnya para sahabat, para salafus salih tu lah, tabi'in, tanya dia rukun iman dia berapa, dia pun terpinga jawab. Dia akan bacakan Quran dengan hadis Nabi. Nampak? Dia baca tu je. Kita pun, aku tanya kau rukun iman bukan suruh baca dalil. Dia cakap dalil je, dalil bagi. Ulama kemudian menganalisakan dalil. Itu cerita dia. Dijadikan satu ilmu. Jadi ilmu akidah ke tauhid ke kitab iman ni memang bid'ah sebenarnya. Ni memang betul bid'ah. Tak pernah ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, memang tidak ada. Dianalisakan oleh ulama kemudian jadikan satu ilmu khas. Ini nama dia ilmu akidah. Bincang dan kumpulkan dalil Quran hadis, nak cari hukum hakam, ilmu fiqh. Ambil Quran hadis, keluarkan bab-bab adab, akhlak, etika, disiplin, maka dipanggil pula ilmu tasawuf. Itu cerita dia. Itu yang kita kena faham. Mana ilmu-ilmu ni semuanya adalah benda-benda yang baru, yang tidak ada zaman dulu. Maka sebab itu kita hari ni bila sebut rukun iman 6. Tak? Kita pun hafal kan. Dalil entah. Itu yang best tu. Entah tu yang best tu. Kan? Aku belajar gitu je. Belajar dengan siapa? Ustaz Pulan dan Pulan. Itu nota kaki dia. Nota kaki dia Ustaz Pulan. Cukuplah okey tu. Kan? Ada akidah lah tu. Okey lah kan. Betul tolak ukur hudud. Rosak akidah. Sebab dia hafal, dia tak faham kan. Beriman pada Allah, beriman dengan kitab Quran, kitab mana termasuk Al-Quran. Apa yang kena beriman dengan kitab Quran tu? Undang-undang dia kena terima pakai daripada A sampai Z. Itu kita praktikalkan. Tapi tu kesian orang kampung, kena tipu. Dia belajar tauhid dah, tapi dia tak faham kan. Dia kena tipu dalam bab tauhid, bab akidah, dia sebab sesat akidah dia. Ni matlamat belajar akidah tu dia. Tapi ni masih lagi peringkat asas dalil. Betul kitab ni manhaj dia, metod dia dalil. Kemudian bincangkan, huraikan dalil. Baik. Baru dia sebut 6 perkara. Dia sebut kan. 6 perkara itulah
yang dikatakan rukun iman. 6 perkara berdasarkan kepada ayat-ayat Quran dan juga hadis, apabila telah dikumpulkan baru dapat 6 rukun iman. Dan dialah yang menjadi asas. Nak jadi orang beriman, inilah asasnya, mesti ada 6 rukun iman. Tak cukup, tak boleh lagi dikatakan beriman. Baik. Dengan 6 rukun inilah diutuskan para rasul dan kitab-kitab daripada langit. Jadi nabi-nabi dulu pun sebenarnya dia ajar benda ni lah. Start daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab dia utuskan para nabi dan rasul. Nak supaya orang percaya kepada 6 rukun ini, disematkan dalam hati keyakinannya itu, sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab terdahulu bincang benda akidah yang tidak ada perbezaan, sama saja. Sama saja. Kitab-kitab samawi mana datangnya daripada langit. Langit itu mana datang daripada Allah. Kenapa dia panggil agama samawi, langit? Apa kena-mena langit dengan agama? Situ pun timbul soalan dah, kan? Kita samawi pasal apa? Saya ustaz tak biasa dengar samawi ni, mawi penyanyi tu biasa dengar. Samawi tu apa dia? Dari lafaz sama, langit. Tu dia. Itu yang muskil, kadang-kadang orang tanya, ustaz, kitab tu turun dari langit, ada apa kat langit tu? Itu persoalan dia. Tak apa, kita tinggalkan soalan dulu, jawapan dia akan ketemu dalam kitab ini. Itu dia, ya. Selagi tak diharamkanlah kitab ni. Bukan provokasi lah, tak. Nama tu pun dah muskil, kenapa langit? Keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan setelah ia beriman dengan semua yang disebutkan itu. Baru sempurna iman. Kalau dia ada 6 rukun ini, kalau tak ada tak boleh. Belum sempurna iman. Ustaz, saya beriman 5 je. Last sekali qada saya tak dapat terima, ustaz. Sebab benda tu kita punya usaha. Nampak tak? Yang menentukan kita punya nasib, kita. Habis rasa akidah. Yang menentukan nasib engkau, ya, kamu qadariyah. Qadariyah tu tentang apa? Tu dia tak tahu. Dia kena belajar qadariyah dulu. Nampak tak? Ada orang kata, apa juga berlaku ni, serah kepada Allah. Semuanya Allah Ta'ala. Kalau ada orang tadi jahat, macam mana dah Allah tetapkan dia jahat? Boleh pulih ke tak? Kau boleh tolong pulihkan. Tapi kalau Allah kata dia jahat, jahatlah. Kamu Jabariyah. Dia tanya pula, Jabariyah tu tentang apa? Belajar Jabariyah, baru tahu. Nampak? Jadi, kita pun sebut, Allah tentukan segala-gala, tapi kita masih lagi boleh berusaha dan berikhtiar. Kita mesti nak yang baik sebab Allah nak yang baik. Tapi kalau kamu ikut jalan jahat, jadi jahatlah kamu. Sedangkan Allah tak redha apa yang kamu mahu. Itu mazhab pula, ustaz? Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang 2 pertama tadi, ahli punah waranab, hancur berkecai. Sebab yang kelima, yang keenam itu masalah dia tu. Ini dia. Itu yang dipanggil dalam kitab Talbisu Iblis, antara kumpulan atau firqah dari kalangan ahlul bid'ah ataupun ahlul dalalah, kumpulan sesat atau kumpulan bid'ah. Itu dia. Sebab dia bid'ahnya sebab sudut akidah dia tadi itu. Ada problem sikit. Bukan problem sikit, banyak tu. Dengan sikit. Jangan nampak satu je, ustaz. Yang 5 dia terima, tak. Satu je tolak. 6 tolak 1, takkan tinggal 5. Dia tinggal kosong terus, tuan. Tu ya. Baik. Kemudian lagi kata dia, setelah ia beriman dengan semua telah sebutkan itu, mengikut cara. Tapi cara pula diterangkan oleh Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dia tak boleh beriman macam tu je. Macam saya sebut tadi lah. Kan? Saya beriman dengan Quran. Saya khatam Quran. Saya dulu pernah belajar Quran. Saya dulu belajar Taranum. Tapi tanya dia, hukum Quran tu ada tak cerita pasal tu? Entahlah kata dia.
Yang penting atuk aku ajar, Quran mesti khatam. Itu masalah orang Melayu kita. Dia kata apa? Dua benda jangan tinggalkan. Apa dia? Khatam wal khatan. Ni masalah dia orang kampung-kampung kita ni. Dia ingat itu je. Habis Quran tu hukum apa Quran dalam Quran? Entahlah dia. Tapi dia boleh baca. Itu cerita pasal orang dah belajar. Yang dah hafal Quran. So baca ayat ni, tebuk ni, tepat. Apa maksud dia? Entahlah. Itu payah juga. Tuan. Ya? Baik. Tapi bila kita dah belajar, kita kena ikut caranya macam mana mengikut keterangan yang dikehendaki oleh Quran dengan sunnah. Jangan ikut kita sendiri, tak boleh. Barang siapa mengingkari sesuatu daripadanya, satu saja daripada 6, sudah tentu ia terkeluar daripada lingkungan Islam. Subhanallah. Iman. Dia macam mana? Sikit lagi. Lingkungan Islam Iman patutnya kan? Boleh juga, ada dua boleh. Al-iman, al-Islam boleh, dua boleh. Sebab nanti di ujungnya dan termasuk dalam golongan orang kafir. Terkeluar Islam maksudnya. Boleh ada dua belaka boleh, tak ada, tak salah. Dia terkeluar dari lingkungan iman boleh, terkeluar dari Islam boleh, mana dia jadilah orang kafir. Kafir ni maknanya terkeluar daripada Islam. Tu yang seram dengar tuan-tuan. Kan bila mana salah satu dari rukun iman tu sudah gugur. Allahu akbar tuan-tuan ya. Ini paling penting, belajar mengenai rukun iman. Baik. Beriman kepada Allah. Kalau ikut Tok Guru Haji Hadi kita, kitab dia ada pertama sekali Muqaddimah Aqidah Muslimin. Tu nipis je. Masuk poket jubah muat. Punya senang nak bawa, kecil. Kemudian dikeluarkan satu buku lagi. Yang pertama rukun iman, beriman kepada Allah, tebal sikit, pun masih lagi muat masuk poket jubah. Nampak tak? Kecil, tapi dalam kandungan tuan, kalau saya ngajar kitab Muqaddimah Aqidah Muslim je, kalau kuliah tuan-tuan, sebulan sekali, confirm 3 tahun mau khatam. Kan? Kalau 2 kali sebulan, setahun setengah lah. Mana dia? Beriman kepada Allah dalam kitab ni mana sikit je baru. Dalam kitab lagi lengkap. Dia cerita satu-satu asma Allah husna. Tapi tak apa. Yang penting insya-Allah sampai pada bab pembahagian tauhid lepas ni. Pertama kita nak beriman kepada Allah dulu. Kita nak beriman kepada Allah dan pecah-pecahan dia. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu orang tanya, ustaz, Subhanahu wa ta'ala maha suci kan? Wa dan ta'ala maha tinggi. Kan? Tapi Azza wa Jalla ni, Azza maknanya dia mulia. Wa Jalla dan dia tinggi atau besar. Itulah maksud dia, Azza wa Jalla. Artinya beriktikad dengan tegasnya. Syaratnya mesti tegas. Tak boleh iman tu hari ni beriman pada Allah, besok tak boleh. Dia mesti tegas. Sampai peringkat tegas ni, kalau orang ajak supaya berdebat pun dia akan sanggup pertahankan akidah tu. Itu mana tegas iman dia. Ya. Bahawa Allah ialah Rabb, Tuhan yang memiliki. Mana Rabb? Sebab tu kadang-kadang orang Arab ni, kita tengok bahasa dia, dia panggil Rabbul Bait. Terkejut dia dengar. Rabbul Bait ni mendatang apa? Pertamanya orang terjemahkan Tuhan Kaabah. Tapi kau cerita pasal Kaabah, kau cerita bukan pasal Kaabah, tuan rumah. So Rabb tu makna tuan. Rabb. Nampak? Kenapa dia panggil Tuhan tu Rabb? Sebab dia mencipta alam ni. Alam ni bukan bumi saja, termasuk langit. Dia sebut langit bumi tu kompletlah alam. Dalam langit tu ada planetnya, ada bintangnya, serbinya. Termasuklah kalau bumi serbinya. Maka kita panggil alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok, Rabb Al-Alamin. Alam. Tapi dia sebut alamin, seluruh alam. Baik kategorinya manusia, binatang, baik kategorinya segala makhluk bernama jin, syaitan, iblis. Yang zahir, yang batin, yang nampak, yang gaib, yang macam-macam. Itu panggil alamin. Dijamakkan kata alam itu. Nampak? Dia yang cipta, dia jadi tuan. Jadi sebab itu kita panggil Rabb, yang memiliki dan menciptakan segala-galanya. Perkataan Rabb. Asal ni penting, nanti kita akan sampai bab nanti.
Apa makna rububiyah? Itu Rabb. Bererti Allah itu antara sifatnya ialah dialah yang menjadi tuan kepada alam yang diciptakan. Maka namanya ialah Rabb. Dia tadbir sendiri. Tak ada makhluk lain tolong tadbirkan. Lepas tu tak boleh kata kaitan dengan hujan-hujan ni dengan makhluk, tak boleh. Aku heran lah, kau datang di hujan. Apa suai kau ni? Tak boleh. Ini kerja Allah Ta'ala. Nampak? Ini kerja Allah Ta'ala. Tapi doa ikhtiar bagi ahli hujan boleh. Tak ada masalah. Itu ikhtiar je. Kan? Nak bagi hujan boleh, tak bagi hujan. Itu ikhtiar doa sahaja. Namun nak kata, ustaz tu datang kan, masa tu dah lebat, tu hujan berhenti, memang hebat dia. Syirik kau. Kan? Jangan. Nah pula, dia tu wali, kau tahu dia wali. Tahu? Wali nikah. Tu betul. Tapi namun nak kaitkan dia dengan hujan tu sebab dia tak boleh. Sebab Rabb Allah Ta'ala, dia saja yang memiliki dan mentadbir. Dia kata hujan, kun fayakun, bainal kafi wan nun. Antara kaf dengan nun saja, dia terhujan je, kun, jadilah. Itu kata dalam doa Yasin tu, bainal kafi wal nun. Antara kaf dengan nun saja, kun, jadilah. Ini dia. Sebab kena yakin kepada Allah 100%. Datang semuanya perkara daripada dia. Kembalinya semua kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu disebut tu. Tak boleh kau nak kaitkan dengan mana-mana makhluk. Sebab dia Rabb. Dialah Tuhan yang berhak diibadatkan. Ibadat ni sembah dia, doa kepada dia, taat kepada dia, bersyukur kepada dia. Segala-galanya, kalau namanya ibadat, semua kepada dia. Tapi syarat dengan ikhlas. Ikhlas ni bersih niat tu dalam penyembahan, bukan kerana lain daripada Allah. Ketika menyembah tu hanya semata-mata Allah, jangan ada campur yang lain, baru bersih. Bersih tu ikhlas. Nampak? Seperti melakukan ibadat solat. Ada solat kerana makhluk, tak boleh. Solat semua kerana Allah. Sembah siapa? Sembah Allah. Itu dah masuk dalam tauhid uluhiyah kita kalau nanti. Baik. Kemudian puasa sama. Kita masalah orang kita ni lah pula, kenapa puasa? Nak diet habis. Kan? Tapi dia masih dia baca nawaitu sama ghadin lillahi taala. Tapi dalam hati dia lidayat sekalilah, kan? Dia kata okeylah ustaz, kita ibadat-ibadat ni ada untuk diet. Tak ada, mesti bersih niat, mesti kerana Allah semata-mata. Tak boleh. Nampak? Kemudian doa mesti juga kerana Allah. Kenapa kau doa? Sebab orang panggil kuih tahlil dia. Kan? Adalah sikit makan-makan tu. Ini dia. Ya? Mengharap rahmatnya, harapkan rahmat dia. Ini nama dia dalam bab tauhid juga. Tak boleh harap rahmat manusia. Manusia ni rahmat tak sama macam Allah Ta'ala, tuan. Manusia ni hari ni sayang, besok dia benci. Mestinya. Tapi Allah, insya-Allah sayangnya pada kita sentiasa. Satu orang tanya, ustaz, kenapa orang Islam kena seksa ustaz? Rahmat. Tapi jangan ambil peluang pula saya sebut rahmat ni duk diam, biarlah orang Islam seksa. Tak. Ummati hazihi ummatun marhumatun. Nabi kata, umat ini umat yang dirahmati Allah. Mana Allah sayang. Lepas tu kena harap rahmat dia saja. La azab 'alaiha, tak ada lagi azab ke atasnya fil akhirah, dekat hari akhirat. Azabuha fid dunya. Azab mereka ni semua kat dunia je. Az-zalazil, gempa bumi, tengok orang Islam kena gempa bumi mati. Wal fitan, kena fitnah. Macam Rohingya, fitnah nama tu. Syria, fitnah. Iraq, fitnah. Yaman, fitnah belaka. Timbul huru-hara peperangan. Wal qatl, sampai kena bunuh. Ini tu rahmat. Kena harap rahmat Allah Ta'ala. Tapi nak harap rahmat macam mana ustaz? Itu peluang kita berdoa. Hulurkan bantuan. Nampak? Itu dia. Ini. Baik. Kemudian takut kepada azabnya. Ini masuk dalam bab raja, al-khawf. Tadi raja, harap rahmat. Al-khawf, takut azab. Kena ada dalam diri kita. Sebab azab Allah paling dahsyat lagi banding azab manusia. Menyerah diri kepadanya. Serah diri ni maknanya tunduk patuh, ikut 100%, jangan lawan.
dan dialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib beriktikad Allah ni maha sempurna. Jangan ada kata ada kurang juga Allah Taala ni. Kenapa? Anak aku lahir cacat lah. Nampak tak? Itu maknanya Allah sempurna. Sebab apa? Sebab Allah beri pada kita ni kasih sayang kepada golongan OKU. Itu saja. Bahawa kita ada rasa belas kasihan. Situlah kita nak sedekah kat dia. Kalau dia fakir miskin, kita bagi zakat kat dia. Tidak kita belagak. Rasa dunia ni harta pun semua kita punya. Nampak? Ini sebab dia. Itu mana sempurnanya Allah. Dia tak nak bagi kita ni rasa seorang-seorang nak conquer. Ini dia. Tak ada pernah rasa ni milik Allah, ni milik Allah. Tak. Ada orang susah kita bantu. Itu sebab Allah jadikan manusia berbagai. Nampak? Kemudian lagi kata dia. Dan suci bersih daripada segala kekurangan. Ni mana Allah maha suci. Mana daripada ke segala kekurangan. Beriman kepada Allah mengandungi 3 bahagian tauhid. Ini dipanggil tauhid 3. Tauhid 3 ni pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma dan juga sifat. Bukan sifat, F tu satu saja. Sifat. Ya. Pengertian beriman kepada ketiga-tiga bahagian tauhid itu ialah beriktikad dengan keesaan Allah Ta'ala pada rububiyahnya, uluhiyahnya dan sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang mulia. Seorang hamba tidak menjadi mukmin sehingga ia beriktikad bahawa Allah adalah Tuhannya, pembela dan pengurus bagi segala sesuatu, bukan yang lain. Dialah Tuhan yang berhak disembah, bukan yang lain. Dialah Tuhan yang maha sempurna pada sifat-sifatnya dan pada nama-namanya. Tidak ada yang sempurna selain daripada Allah. Ketiga-tiga bahagian tauhid itu termasuk dalam pengertian beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah dia ada 3 cabang ni. Pertama beriman dari sudut rububiyah, nanti kita akan sampai huraian dia. Apa makna rububiyah? Kemudian uluhiyah, kemudian tauhid al-asma wa sifat, beriman kepada Allah dengan mengiktikadkan bahawa sesungguhnya Allah tu dia esa tunggal dalam nama-nama dan sifatnya saja. Tak ada orang berhak nak ambil nama dia, nak gunakan nama dia, nak gunakan sifat dia. Bahagian pertama tauhid rububiyah. Pengertiannya secara ringkas ialah beriktikad dengan tegas. Iktikad ni apa? Percaya dengan seteguh-teguhnya. Sebab uqdah ni ikat. I'tiqad mengikatkan. Nampak? Aqidah ikatan. Jadi mesti kena kuat. Itu nama aqidah. Jadi kita tukar bahasa hari ni kepercayaan. Kita tengok sebut dalam bahasa Arab bahasa Arab. Bahasa apa? Orang putih kan? Believing. Believing. Ya. Kalau orang Arab panggil kadang-kadang mu'taqadat, kepercayaan. Ya. Ataupun masalah aqaid, kepercayaan juga, akidah. Baik. Jadi mestilah kita beriktikad dengan tegas bahawa Allah adalah Rabb, Tuan punya. Ni Rabb tu Tuan punya. Sebutan Rabb ni ba tu dia ada sabdu. Suatu jangan kita baca Quran surah Fatihah hati-hati. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Sebab Rabb tu tidak ada ba, tak ada sabdu, tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu betul. Jangan rabbil alamin salah. Ya. Rabb. Itu sebab tu dia buat dalam tulisan Rumi dalam kitab ni bi itu 2 kali. Rabb. Baik, tidak ada Rabb selainnya dan inilah keterangan selanjutnya. Jadi ringkasnya rububiyah itu percaya dengan tegas bahawa Tuhan Allah itu yang mempunyai alam ini. Itu dia. Bila dia punya, dia tadbir. Yang bila dia punya, dia tadbir. Itu rububiyah. Ya, jangan duk anggap ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan, menguruskan pula lagi alam, tak boleh. Sesat, rosak akidah. Ya. Baik. Perkataan Rabb dari segi bahasa
Memberi erti tuan milik dan pengurus. Owner lah maknanya. Tuan milik dan pengurus. Rububiyah Allah ke atas makhluknya bererti keesaan Allah pada penciptaan. Maknanya hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta. Tak ada lagi yang lain. Sebab itu tanya orang agama lain, siapa yang mencipta engkau, mencipta alam ni? Nampak tak? Yang tahu tu disebut Allah, yang tak tahu tu entahlah. Kalau kita kata, kalau dia kata Tuhan dia, aku tutup Tuhan kau patung, kau buat dia, takkan tiba-tiba dia buat engkau. Kan? Dia takut yang tu lah, dia kantoi yang tu dia takut. Sebab itu nanti kita belajar nanti, kenapa kita kata rububiyah ni ada pada semua orang walaupun dia kafir. Itu sebab alasan dia. Sebab Quran yang menjelaskan begitu. Rububiyah. Baik. Memilik. Allah memiliki alam ni. Allah lah yang menghidupkan. Tak ada yang lain lagi dah. Mematikan. Memberi manfaat. Ya. Ini maknanya Allah Ta'ala ni dia mencipta, dia memiliki, mentadbir kehidupan makhluk, maknanya dia sendirilah yang beri manfaat, dia beri mudarat. Kita ni kaya ke, sakit ke, sihat ke, manfaat, mudarat semua datang dari Allah. Memperkenankan doa. Nak azan dulu kita berhenti kejap untuk azan. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita sambung sikit lagi. Dan Allah lah mengenankan doa, memperkenankan doa ketika kesusahan hamba. Tengah-tengah susah, kita doa. Siapa yang berkenankan? Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah. Berkuasa penuh terhadap mereka. 100% Allah berkuasa atas kita, mengurniakan sesuatu dan menarik sesuatu daripada mereka. Ya Allah beri, Allah beri. Ya Allah tarik, Allah tarik. Kita baca ayat kan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Last sekali, biyadikal khair. Katakan ya Muhammad, lillah, kepunyaan Allah. Siapa dia? Malik, yang mempunyai kuasa. Mulk, kerajaan, memiliki kuasa kerajaan. Dia beri, engkau beri ya Allah siapa yang kau mahu, dan kau tarik siapa yang kau mahu. Tapi kena usahalah. Kalau dah dapatkan kuasa, kena usaha. Usaha kena betul-betul, jangan main-main. Mana boleh lah kan? Ambil kuasa tu. Sebab Allah Ta'ala dia macam rezeki lah. Dia boleh beri, dia boleh tarik. Rezeki sama lah, usaha cari kan? Allah boleh tu'ti, ya Allah kau boleh beri, kau boleh tarik balik ya Allah. Kau boleh memuliakan, kau boleh menghina. Dan itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Sebab dia boleh ambil, dia boleh beri. Itu hak dia. Kepunyaan Allah segala urusan makhluk dan segala titah perintahnya. Yang menguruskan makhluk hidup kat dunia ni siapa? Yang haiwan boleh hidup dalam air lama macam ikan. Ada yang boleh hidup air dalam, hidup dalam darat, boleh dipanggil dua alam.
Atau dia panggil binatang munafik. Dua alam dia boleh hidup. Kan? Dia kata ustaz, apa sebab katak tu tak boleh dimakan? Sebab dia dua alam. Apa sebab? Dia munafik. Dua alam dia hidup. Itu lawak-lawak lah tuan, bukan jawapan kan. Jadi nak tunjuknya setiap yang ada dua alam ni bahayalah maknanya. Jadi munafik kan dua alam. Nabi kata kan, innal munafiqa ya'ti biwajhin wa ya'ti ila qaumin biwajhin wa ila qaumin akhar biwajhin akhar. Orang munafik datang pada satu kaum dengan satu wajah, kaum lain pula dengan wajah lain. Jadi munafik tu zul wajhain, dia ada dua muka dia. Ibarat kata dua alam lah. Dengan dua alam dia boleh hidup. Hidup mana-mana pun boleh dia. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Al-A'raf 54. Ingatlah, kepunyaan Allah sahajalah segala makhluk dan segala titah perintah maha berkat Allah Tuhan sekalian alam. Ini ayat halau setan dengan jin. Surah Al-A'raf 54. Nanti ada orang baca pula kau orang kena rasuk, tak ada apa pun ustaz. Kena ingat setan ni macam manusia juga. Jin ni macam manusia. Manusia ni ada sekali kita jerkah dia lari takut. Ada sekali kita jerkah tak takut dia, relax dia. Apa nak heran? Dengar azan. Ada orang dengar azan terus beredar pergi semayang. Ada orang dengar azan tak tahu, relax ke. Itu samalah. Nanti pun heran, Ustaz kata Al-A'raf 54 ni power ayat dia, saya baca orang kena rasuk tak ada apa pun. Kan? Sebab itulah. Kau jangan kau ingat jin setan ni degil, manusia pun degil, sama je itulah hidup dia. Dengar banyak tahu je. Tak berubah-ubah gitu juga. Cuba baca sekali lagi. Kan? Tak juga ustaz, kau baca banyak kali. Tak juga. Barangkali kau setan kau sendiri. Sebab tu dia kata tak takut yang baca lebih kurang aku je kan. Baca boleh lebih kurang aku. Dulu saya nampak ada tu orang ni, dia ubah orang pakai paku panjang nak halau Pontianak dia. Dalam badan dia Pontianak, letaklah kat kawan tu, tak lari pun. Nampak tak? Orang kata dia pun semayang tak ustaz, patutlah. Sepatutnya paku tu halih kat dia je. Cocok perut dia. Kau yang sepatutnya kena semayang kau ni kau yang sebenarnya memang paku lebih kurang sama. Pontianak tahu dah serupa aku juga kau. Ya? Perangai pun sama je. Ini surah Al-A'raf ni ayat 64 sebab mengandungi tauhid. Tauhid tu mengesakan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Ini kedudukan di antaranya ayat-ayat yang ada nama-nama Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, maka digeruni oleh segala makhluk-makhluk yang jahat-jahat ni. Termasuk dalam bahagian ini juga beriman kepada kudrat Allah. Ini dipanggil tauhid rububiyah. Kuasa ni semua kat tangan Allah Ta'ala, tak ada pada tangan makhluk. Yang berkuasa menentukan sesuatu, yang menjadikan sesuatu, yang menidakkan sesuatu. Kita rancang mesti nak jadi, tapi tak jadi. Kuasa tangan Allah. Kita tak rancang jadi, dah kuasa dia. Aku memang tak rancang semua ni, ketentuan Allah Ta'ala. Gitu. Ini sebab dia kata buat kudrat dia mampu buat, kita tak mampu buat. Iaitu meyakini bahawa tiap-tiap sesuatu yang berlaku tidak terkeluar daripada kudrat dan iradat Allah. Dua benda. Kudrat kuasa, iradat kehendak dia. Ini tauhid rububiyah. Inilah kuasa Allah Ta'ala, dah kehendak dia macam mana nak buat. Dia tentukan. Dia telah menentukan ini yang dia mahu. Kita tak mahu, dia mahu. Kita tak mampu buat, dia saja mampu buat. Tapi kita boleh mohon kepada Allah. Jangan silap tu pula. Kita boleh mohon pada dia. Permohonan ni masuk dalam tauhid rububiyah, sebab kita kena yakin Allah Ta'ala boleh memperkenankan doa. Tapi bila masuk dalam berdoa pula, masuk dalam ibadat. Itu insya-Allah dalam bab tauhid uluhiyah tu kita bincang kemudian. Masih lagi dalam rububiyah. Baik. Dengan perkataan lain, tauhid bahagian ini memberi erti
mengakui bahawa Allah adalah pencipta mutlak bagi alam ini. Siapa yang mencipta alam ini secara mutlak? Allah Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Dalam mengurus yang menentukan malam siang, hujan ke tak hujan, banjir ke tak banjir, Israel yang terbakar tu sama juga. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebab dihalang orang azan, mana-mana masjid azan kena bayar denda $200. Kan? Tiba-tiba katanya pula bila terbakar tu orang Palestin tolong azankan. Padam pula dia. Allah Ta'ala alam. Kan? Itu. Baik. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkuasa nak uruskan alam ni, dia nak buat. Itu tertakluk kepada kehendak dan juga kudrat dia. Dipanggil kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Dia boleh menambah, dia boleh mengurangkan. Dia boleh menghidup, dia boleh mematikan. Dan lain-lain tanpa disekutui oleh yang lain dalam hal tersebut. Tak ada lagi makhluk yang lain boleh sekutu dengan Allah dalam perkara ini. Jadi sesatnya orang kafir itu tadi, sebab ada juga beriktikad. Dia kata, alam ni menentukan pentadbirannya ada makhluk-makhluk lain. Tak boleh, sesatlah tu. Yang disebut Allah Ta'ala 100%. Jadi itulah dia tauhid rububiyah bahagian pertama ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi huraiannya pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tanya? Bila tauhid tak boleh panjang, boleh pendek tuan. Mengantuk. Dia. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah gitu tuan-tuan. Macam biasalah, belakang nanti kita bentangkan sejadah. Tuan-tuan, sesiapa yang nak hulurkan bantuan, bantu Maktafid Darul Azhar. Kami doakan mudah-mudahan bantuan tuan-tuan yang tuan-tuan salurkan untuk Maktafid kami, Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Tangguh majlis dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan ni, ada 3 program cuti sekolah ni. Pertamanya program berkhatan yang akan dilaksanakan pada 17 Disember bagi anak-anak atau cucu-cucu tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum berkhatan. Surau menyediakan program ni insya-Allah. Cuma tempat agak terhad. Daftarlah dengan saya ataupun Tuan Haji Halim. Keduanya program tahsinul Quran untuk anak-anak lelaki, akan diadakan mulai esok hingga Rabu fasa pertama dan diikuti fasa kedua minggu ke depan. Dan untuk anak-anak perempuan insya-Allah juga bermula esok, akan dikendalikan oleh sebahagian AJK Surau dan juga imam kita sendiri. Di tuan-tuan dan perempuan sila bawa anak-anak cucu-cucu untuk datang kemari untuk membetulkan bacaan Quran mereka insya-Allah.